Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya untuk kebaikan hidup kita di dunia dan juga akhirat. Dan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahawasanya zina itu adalah ia zina maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Artinya sejahat-jahat pekerjaan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk bersama dalam majlis ilmu. Bukan semua orang yang Allah Ta'ala pilih, kerana majlis ilmu ni majlis yang tidak disukai oleh nafsu manusia, tuan-tuan. Nafsu manusia lah yang banyak mempengaruhi diri dia, yang menyebabkan dia tak suka kepada majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ni, tuan-tuan, dia ilmu Allah Ta'ala ni dia akan menyerang nafsu dalam diri manusia. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni dia nak didik, nak mendidik nafsu. Yang ni yang nafsu manusia tak suka. Manusia ni nafsu dia suka bebas. Dia suka buat apa yang dia nak. Tambah nafsu ni pula, tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu sangat perangai nafsu manusia. Dalam surah Yusuf, Allah beritahu kita, innan nafsa, sesungguhnya nafsu manusia ni la ammaratun bisu', sangat bersangatan menyuruh kepada su', ni makna benda-benda jahat lah, benda-benda tak baik. Ini tabiat nafsu, tuan-tuan. Nafsu ni ada dalam diri kita. Sebab tu dah nafsu dia tak suka ilmu. Sebab ilmu ni bagaikan peluru yang menembak dia, menembak nafsu ni. Kalau ikut nafsu kita, kalau diturutkan nafsu kita, pagi macam ni memang kita nak tidur lah. Hari Sabtu kan, hari tak kerja, kita nak tidur je. Bangun pun sembahyang subuh,
sekira-kira dapat sembahyang subuh 2 rakaat, lepas tu tidur balik. Itu yang nafsu nak kan. Tapi oleh kerana majlis ilmu, kita lawan dia, kita lawan nafsu. Itu yang nafsu tertekan, tuan-tuan. Dengan majlis ilmu sebenarnya, tuan-tuan, nafsu kita ni tertekan. Kena tembak, dia nanti kata kena tembak. Itu yang dia akan jadi lemah, dia akan lemah, dan bila nafsu kita lemah, maka kita akan lebih mudah untuk mentaati perintah-perintah Allah. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang zina. Kerana zina ni antara perkara yang wajib dijauhi. Sebab itulah dalam ayat yang kita baca tadi, wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Kenapa? Sebab zina ni kana fahishatan wa sa'a sabila. Maknanya Allah Ta'ala beritahu kita, zina ni sejak dulu lagi. Zina ni sejak dulu benda yang keji. Dan perkara yang ataupun pekerjaan yang sangat jahat, yang sangat buruk. Dan zina ni pula, bila kita kaitkan dengan perbincangan kita tentang anggota kemaluan ataupun faraj, baik lelaki ataupun perempuan, dia bukan terus ke situ. Dia bermula dengan zina mata, dia bermula dengan zina lidah, zina mulut, zina tangan, zina kaki, dan kemuncaknya barulah zina faraj. Maknanya nak sampai tahap zina ni, banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan dengan anggota kita ni, yang kita lihat bawa pada zina, yang kita dengar bawa pada zina, yang kita pegang, yang kita pergi gunakan kaki ke tempat-tempat yang boleh membawa kepada zina. Ini semua, tuan-tuan, mengumpuk-ngumpuklah dosa. Dosa orang yang berzina ni mengumpuk-ngumpuk, orang kata, bertimbun-timbun. Sebab itulah dia sejahat-jahat pekerjaan dan seburuk, sekeji-keji pekerjaan. Jadi segala pintu-pintu yang membawa kepada zina, kita kena tutup sebenarnya. Jangan berani-berani nak buka pintu-pintu ke arah zina ni. Baik, telah mencerita oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, dan Muslim, Imam Muslim, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia, siapa yang berkata ni? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni nama sebenarnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Dia di antara ilmuwan di kalangan sahabat. Dia ni anak muda. Ketika di Madinah, dia ni anak muda. Maka oleh kerana itulah dia rajin belajar, tuan-tuan, menghafaz hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi rujukan para sahabat dalam bab ilmu. Apa yang dia kata? Bertanya aku, yakni Ibnu Mas'ud, tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala? Maknanya apa dosa paling besar? Dan bersabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan menyengutui, dan ia Allah juga menjadikan akan dikau. Apa maksudnya? Maknanya dosa yang paling besar ialah dosa menyengutukan Allah. Dosa syirik, dosa syirik. Dosa syirik, tuan-tuan, syirik ni maknanya dia ada dua jenis lah. Syirik yang mengeluarkan seseorang daripada agama, yang membatalkan syahadah dia, membatalkan iman dia, wal'ayazubillah. Ini dari sudut penyembahan, menyembah yang lain daripada Allah. Sama ada dia percaya Allah, lepas tu dia sembah yang lain, ataupun dia
tak percaya Allah, dia sembah yang lain. Macam orang-orang Mekah zaman Nabi SAW tu tuan-tuan, disebut sebagai musyrik. Kenapa? Sebab Quraisy Mekah ni zaman Nabi, mereka dakwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Mereka dakwa mereka adalah beragama datuk nenek. Yang dimasukkan agama datuk nenek ni ialah agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini agama Islam sebenarnya. Itu dakwaan mereka. Lepas tu lah, di zaman sebelum Nabi dibangkit menjadi Nabi dan Rasul, banyak lagi amalan-amalan, banyak amalan-amalan di kalangan masyarakat Quraisy ketika itu, masyarakat Arab ketika itu, yang masih ada peninggalan daripada amalan agama Nabi Ibrahim AS. Contohnya mereka menyembah Allah. Tuan-tuan, Abu Jahal, Abu Lahab ni, dia berdoa pada Allah. Disebut nama Allah, tuan-tuan, sebab bagi mereka Allah ni Tuhan Kaabah. Amalan khitan, contoh kita ni kata sunat ni lah, ada masa tu. Mana sebab tu amalan agama Nabi Ibrahim AS, agama Islam lah. Haji, masa tu ada Mekah ada Kaabah, mereka buat tawaf. Mereka buat tawaf, tuan-tuan. Mereka ada solat. Perkataan solat ni, tuan-tuan, telah digunakan di zaman sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul lagi. Perkataan solat ni, Abu Jahal, Abu Lahab ni semua solat. Solat, tuan-tuan. Tapi perkataan solat ketika itu bukan bermakna macam mana kita semayang subuh, semayang zuhur, ada rukuk, ada sujud dan sebagainya. Solat ketika itu adalah bermaksud doa. Solat tu bermaksud doa bagi mereka. Perkataan solat tu, maknanya mereka solat, mereka berdoa. Berdoa pada siapa? Berdoa pada Allah. Habis yang disembah berhala tu apa dia? Dia sembah berhala ni, tuan-tuan, tujuannya untuk takarub, untuk dekat pada Allah. Ini dia. Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu akidah mereka, puak-puak kafir Quraisy ni, mereka sembah berhala ni ialah tujuannya liyukarribuna ilallahi zulfa. Apa maknanya? Untuk takarub lah. Takarub ni maknanya nak dekatkan diri pada Allah. Mereka pun tak percaya berhala-berhala, patung-patung mereka sembah tu itulah yang akan bawa rezeki ke, yang berkuasa cipta langit bumi ke, tak ada. Mereka takkanlah mereka percaya patung-patung yang mereka sembah tu yang buat bulan, buat matahari, buat bumi. Mereka pun tak percaya, tuan-tuan. Jadi maknanya, tapi bila mereka menggunakan patung-patung ni sebagai liyukarribuna ilallahi zulfa ni, nak mendekatkan diri pada Allah, itu yang jadi syirik. Jadi syirik. Sebab itulah mereka disebut sebagai musyrik. Mereka percaya tu Allah, tapi mereka juga sembah yang lain. Itu namanya syirik. Jadi maknanya kalau kita pun orang Islam ni, orang Melayu ni, buat perangai yang sama juga. Kita percaya Tuhan, kita percaya Allah, tapi dalam masa yang sama kita percaya juga ada benda lain yang berkuasa, yang berkuasa dalam menentukan kerja-kerja Tuhan ni, yang boleh bawa rezeki, yang boleh makbulkan doa kita. Macam orang pergi ada kalanya pergi ke kubur-kubur keramat contohnya kan, yang dikatakan keramat. Yakin orang dalam kubur tu yang boleh boleh makbulkan doa.
Maka ini semua termasuk syirik. Tambah orang kita ni pula kan, cari kubur-kubur keramat yang kain kuning ni kan, bukannya berdoa pada Allah. Berdoa minta apa? Minta kononnya roh ni boleh apa nama ni, beri nombor ekor pula. Lagilah berat kan. Beri nombor ekor pula. Banyak benda yang diminta, yang nombor ekor yang diminta kan. Ini semua tuan-tuan amalan-amalan syirik wal'ayazubillah. Tapi ada juga syirik yang dikatakan syirik asghar, syirik yang kecil. Yakni syirik dosanya besar tapi tidak mengeluarkan seseorang itu daripada agama. Dia berdosa besar saja. Ini pun termasuk syirik. Yang ini yang banyak di antara berlaku di kalangan manusia, di kalangan kita lah orang Islam. Hatta di kalangan kita yang dalam masjid, dalam surau sama juga. Syirik ni boleh berlaku, syirik kecil ni. Ataupun ada juga istilah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Tak sembah patung, tak sembah berhala, tak sembah apa nama ni bulan, tak sembah bintang, tak sembah busut, tak sembah pokok, tak sembah patung berhala dan sebagainya. Tapi menyembah yang lain daripada Allah. Dalam arti kata dia semayang, dia puasa, dia baca Quran, berzikir dan sebagainya, tapi dia buat kerana contohnya nakkan puji-pujian daripada manusia. Nakkan puji-pujian, nak orang sebut dia. Dia nak orang menyebut amalan dia. Dia nak orang memuji ibadat dia. Ini termasuk dalam syirik. Syirik ni boleh berlaku pada kita lah, yang dalam masjid, dalam surau ni. Itu dia tuan-tuan. Syirik juga. Syirik besar, syirik yang berdosa besar. Sebab apa? Semayang tidak ikhlas kerana Allah. Semayang tak ikhlas kerana Allah, kerana yang lain. Kerana yang lain. Sepatutnya kita semayang kerana Allah, itu nama ikhlas. Tapi kita semayang kerana lain. Kan nampak menyengutukan Allah, menduakan Allah. Sedangkan Allah ni, Allah, qul huwallahu ahad. Dia kata dia ni, Allah Ta'ala beritahu kita ni, dia ni ahad, esa. Apa makna esa? Maknanya kalau nak sembah, sembah dia je lah, jangan sembah yang lain. Kalau nak minta doa pada dia je lah, jangan minta yang lain. Kalau semayang mestilah kerana dia saja, bukan kerana yang lain. Sebab dia lah yang akan terima ataupun tak terima semayang kita. Semayang kita ni tuan-tuan, yang akan terima semayang kita ni, ibadat kita ni, Allah Ta'ala ahad, dia saja. Tiba-tiba kita semayang kerana yang lain, kerana nak orang puji, kerana nak orang sebut-sebut nama kita, kerana nak akan kedudukan. Ada tuan-tuan, bukan kat sini lah, tempat lain lah, datang semayang kat masjid sebab apa? Nakkan kedudukan. Kedudukan apa? Nak jadi imam lah contohnya. Datang masjid sebab nak jadi imam. Ini masalah juga. Akhirnya dapat jadi imam. Jadi dia datang masjid sebab apa? Sebab dia imam. Bila dia tak jadi imam, dia tak datang masjid. Nampak sangat. Dia datang masjid sebab kerana nak jadi imam. Bila dah tak jadi imam, tak datang masjid dah. Itu dia. Macam-macam tuan-tuan. Orang beribadat ni macam-macam. Bila Allah Ta'ala tuan-tuan, dia sajalah yang yang akan terima amalan kita.
maknanya dia sajalah yang akan beri pahala amalan kita ni. Tak ada yang lain beri pahala ni. Manusia tak akan beri pahala pada kita. Tak ada siapa yang akan beri pahala pada kita. Sebab apa? Pahala-pahala ni tuan-tuan besok perkiraannya di akhirat. Untuk apa? Untuk jadi modal kita layak ke tak layak masuk syurga. Jadi yang boleh masukkan syurga ni siapa dia? Allah Ta'ala lah. Dia saja. Dia saja. Sebab yang ada syurga ni siapa? Allah Ta'ala saja yang ada syurga. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain yang ada syurga. Allah Ta'ala saja tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Dia punya orang kata kesinambungan tu sampai Allah ni, maknanya pengesaan kita, tauhidnya kita, ikhlasnya kita dalam beribadah ni kerana Allah Ta'ala tu, dia punya implikasi sampai akhirat, sampai syurga. Sebab tu tak boleh beribadat kepada selain daripada Allah. Sebab itulah tak boleh beribadat kerana yang lain daripada Allah. Bila kita beribadat kerana yang lain daripada Allah, itu syirik. Dikatakan syirik khafi. Syirik khafi ni tuan-tuan membatalkan amalan kita, membatalkan pahala amalan kita. Nampak semayang berpuluh tahun semayang, sampai lekuk dahi semayang, tapi dalam hati rupanya tak menghadap Allah, menghadap manusia, maka tak ada apa-apa lah. Itu bahayanya syirik. Bersembah aku, kata Ibn Mas'ud lagi, bahawasanya demikian itu sesungguhnya dosa yang sangat besar, yakni dosa syirik. Bersembah aku, Ibn Mas'ud kata lagi, kemudian apa? Dia tanya Nabi, apa lagi dosa besar ni di sisi Allah? Bersabda ya Nabi SAW, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bawa makan anak engkau itu serta engkau. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya ini perkara yang berlaku di zaman jahiliah tu sendiri, zaman Arab jahiliah, yang mana mereka takut, mereka bunuh anak kerana takut kelaparan. Mereka bunuh anak kerana takut kelaparan. Terutamanya bunuh anak perempuan yang bila lahir saja, kalau lelaki dia seronok, dia bangga anak lelaki. Kalau orang perempuan, itu yang bagi masyarakat jahiliah zaman tu, budayanya malu dengan anak perempuan. Jadi maknanya ada yang membunuh anak kerana takut lapar, maknanya takut papa, takut miskin. Ini dia kata, dia bunuh anak kerana takut anak tu akan makan bersama dia sehingga menyebabkan makan tak cukup. Ini pun dosa tuan-tuan, dosa besar. Dan dosa ni tuan-tuan sampai sekarang ada, sampai sekarang. Orang bunuh anak, campak dalam apa, tong sampah lah, sangkut dekat pagar surau lah, pagar masjid lah kan. Ini zaman kita. Rupanya perkara ni zaman kita ni pun ada, lebih dahsyat lagi. Bersembah aku, kata Ibn Mas'ud lagi, kemudian apa? Ini para sahabat tuan-tuan, para sahabat ni dia suka tanya, tapi tanya yang baik lah, yang membuahkan ilmu. Pertanyaan, persoalan tanya pada Nabi SAW yang dengan ilmu tu boleh diambil manfaat oleh orang lain. Ini para sahabat tuan-tuan. Sebab bertanya ni tuan-tuan antara kaedah belajar. Dalam Al-Quran menyebut fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu jika kamu tak tahu. Jadi bertanya ni tuan-tuan, ini satu cara, satu wasilah, satu metod untuk belajar.
Tapi kena pandai bertanya lah. Jangan tanya yang bukan-bukan pula. Jangan tanya yang bukan-bukan. Orang tanya, ada yang tanya, anjing Ashabul Kahfi itu warna apa Saya tanya warna apa, jenis apa, dia makan apa. Itu semua menyusahkan pula. Tanyalah soalan-soalan yang memberi manfaat, yang menambah iman, yang menambah ketakwaan. Itu sepatutnya. Jadi jangan malu bertanya. Siapa malu bertanya, sesat jalan. Baik. Jadi Nabi ditanya lagi oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan anak muda, saya katakan tadi. Anak muda ni masih suka bertanya. Sebab itulah bagusnya anak-anak muda yang sejak kecil lagi dia beribadat ni. Itu memang di antara anak muda yang dipuji sangat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni anak muda, orang muda yang nasya'a fi ibadati rabbih. Sejak kecil dia dah beribadat kepada Allah. Ini anak muda yang sangat baik. Dia ni akan masuk di dalam 7 golongan manusia yang dilindungi Allah di padang mahsyar nanti. Allah Ta'ala beri payung pada dia supaya tak panas di padang mahsyar. Sebab itulah nak belajar ni tuan-tuan ketika muda lagi. Itu yang sepatutnya. Kitab yang kita belajar ni kan, macam mana nak didik mata, nak didik telinga, nak didik lidah, apa nama ni, macam mana nak mensyukuri nikmat perut, nikmat lidah kita, nikmat tangan, nikmat kaki dan sebagainya. Sepatut dulu-dulu masa muda-muda kita belajar, barulah boleh beramal kan. Barulah zaman muda dulu kita jadi orang baik. Tapi masa tu kita tak geng masjid kan. Masa tu kita tak geng masjid, tak geng surau kan. Tambah kat sekolah tak belajar benda ni lagi lah. Kita masuk sekolah daripada jam 1 sampai habis tingkatan 5 MCE. MCE bahasa orang putih tu. Tak belajar pun tentang fardu ain, tentang kitab ni kan. Macam mana nak mensyukuri mata, macam mana nak mensyukuri lidah, macam mana nak mensyukuri tangan, nak syukur nikmat kaki. Kita tak belajar dan tak diajar dan tak ada dalam silibus pun. Tak ada dalam silibus pun. Kurikulum sekolah kita tak ada. Dah tua-tua ni baru kita belajar kan. Macam baru masuk sekolah balik. Tak apalah. Paling tidak sebelum kita masuk kubur dapat juga belajar, dapat juga baiki diri kita kan. Baik. Bersembah aku, Ibnu Mas'ud tanya lagi. Tuan-tuan tengok, dia tanya sampai 3 kali tanya. Kemudian apa? Apa lagi dosa besar? Sebab apa dia tanya? Sebab dia takut kalaulah dia lakukan benda ni. Dia takut kalaulah dia tak tanya Nabi, tiba-tiba dia buat perkara ni dalam keadaan dia tak tahu, rupa-rupanya dosa besar. Banyak orang kita tak tahu pun. Banyak orang kita tak tahu, maka kita buat dosa besar. Contohnya dosa ni lah, dosa apa? Terlibat dengan riba, tuan-tuan. Riba ni kan. Riba ni dosa besar. Ramai tak tahu. Ada ustaz-ustaz pun tak tahu riba ni dosa besar. Akhirnya dia beli kereta, beli rumah, terlibat dengan sistem riba. Padahal ada sistem Islami. Ada bank Islam, ada sistem Islam. Tapi kita nak juga yang riba tu juga. Nak juga yang bunga tu juga. Akhirnya kita tak sedar kita terlibat dengan riba sampailah kita mati, wala'iyyazubillah. Sebab apa tak sedar? Sebab tak tahu. Sebab apa tak tahu? Tak belajar. Sebab apa tak belajar? Malas. Nah itu je. Balik pada nafsu juga tuan-tuan. Nafsu juga balik. Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud? Bersabda ia Nabi SAW bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau. Makna berzina dengan jiran. Berzina dengan jiran.
Wal'iyyazubillah. Ini pun dosa besar. Sebab apa? Jiran ni kita kena, patutnya kita jaga, kita lindungi dia. Tapi kita, manusia ni kan nafsu ni kan buta kan. Nafsu ni buta tuan-tuan. Dia bukan kira jiran ke, anak orang ke, bini orang ke, dia buta. Ini masalah besar ni. Sebab itulah zina ni bermula daripada mata. Seronok melihat, gairah memandang, dari mata jatuh ke hati kan. Dari mata jatuh ke hati pula. Itu yang akhirnya wal'iyyazubillah. Saya dulu pernah tinggal di satu negeri ni banyak felda, mana-mana felda. Saya berceramah, kuliah pun felda je. Banyak kes ni tuan-tuan. Kes maknanya perzinahan berlaku di antara, ialah bila suami pergi ke suami pergi kebun, potong kelapa sawit, ada yang potong getah dan sebagainya. Isteri tinggal kat rumah felda ni kan dekat-dekat. Itu yang banyak berlaku. Wal'iyyazubillah. Habis rupanya. Jadi maknanya dalam bab mensyukuri nikmat faraj ni, ini wajib dipelajari, fardu ain kita belajar. Sebab jangan kita tuan-tuan, jangan kita fikir bab syukur ni, ini banyak berlaku. Bila bab syukur ni kita fikir bab makan minum je. Syukurlah pada makan minum, syukurlah negara kita ni mudah dapat makan minum je fikir syukur. Sedangkan syukur ni tuan-tuan mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah. Mensyukuri segala nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Itu sebab yang kita kena belajar. Macam mana nak mensyukuri nikmat-nikmat yang ada pada batang tubuh kita ni. Sebab batang tubuh kita ni tuan-tuan, dia akan jadi saksi besok di akhirat. Itu namanya syukur. Baik, wallahu alam. Kita masuk fasal yang baru, fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7. Pada menyatakan dua tangan, yakni nikmat dua tangan, dan dua kaki, iaitu nikmat dua kaki. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu hai talib, wahai penuntut ilmu, bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan ia Allah bagi engkau. Allah Ta'ala dia buat, tapi dia buat untuk kita manusia tuan-tuan. Akan dua tangan dan dua kaki. Maknanya nikmat dua tangan dan juga nikmat dua kaki. Dua tangan dua kaki ni nikmat tuan-tuan. Nikmat yang wajib kita syukuri. Kalau kita kufur nikmat ni, kecelakaan akan datang pada diri kita sendiri. Sebab dua tangan dan dua kaki ni tuan-tuan, bila disebut nikmat, maka dia adalah ujian untuk kita. Nikmat ni dia datang pada kita dalam bentuk ujian. Yang ini yang ramai orang tak tahu sebab dia tak belajar. Ataupun dia belajar tapi dia tak sedar diri. Dia tak sedar perkara ni. Dia lalai, dia mengabaikan perkara ni. Nikmat ni tuan-tuan, dia datang pada kita dalam hidup kita ni, mula daripada celik mata ni sampailah kita mati besok. Nikmat ni dia datang dalam bentuk ujian. Apa makna ujian? Maknanya ada lulus dan gagal lah. Apa maksud lulus? Lulus bila mana kita mensyukuri nikmat tu. Bila kita mensyukuri nikmat yang ada pada kita, yang Allah Ta'ala buat untuk kita, jadikan untuk kita, dan nikmat itu mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya kita lulus. Kita lulus.
Tapi kalau dah katakan nikmat tu datang, kita kufur, dalam arti kata kita tidak kembalikan kesyukuran itu kepada Allah. Nikmat tu kita tak gunakan untuk dekatkan diri pada Allah, namanya kufur, tuan-tuan. Wal-'iyazubillah, bila kufur maknanya gagal. Maknanya gagal. Contoh apa, tuan-tuan? Contohnya, Allah Ta'ala beri kita akal. Otak kita ni, otak ni dia punya hardware dia. Hardware dia otak ni. Itu physical otak. Physical otak ni dia ada kemampuan dia. Dia ada sel-sel otak. Bila dia berhubung, maka dia boleh keluarkan apa nama ni, cas-cas yang boleh digunakan untuk apa, berfikir. Digunakan untuk menyimpan, jadi storage pada apa nama ni, knowledge, pada maklumat dan sebagainya. Itu otak kita. Boleh memproses maklumat. Itu otak, itu dia punya device dia, hardware dia. Tapi software dia, software otak kita namanya akal. Akal ni lah yang boleh beza baik buruk. Itu akal, tuan-tuan. Sebab itulah ada orang ada otak tapi tak berakal. Ada manusia otak ada, akal tak ada. Itu dia. Jadi tuan-tuan, nikmat akal ni ialah nikmat yang sangat besar. Kita boleh beza baik dan buruk. Contohlah, tuan-tuan, majlis ilmu. Dari segi akal, tak ada akal yang boleh mengatakan bahawa majlis ilmu ni buruk. Tanyalah siapa pun yang nama majlis ilmu ni, dari segi akalnya, akal akan kata baik. Bila baik, tuan-tuan, patutnya disyukurilah. Macam mana cara nak bersyukur dengan majlis ilmu? Datang majlis ilmu, ambil manfaat daripada ilmu. Sebab ilmu ni boleh menggerakkan otak, kan? Boleh menggerakkan otak. Otak akan jadi baik, otak akan jadi terpandu. Otak kita akan tahu ni benda-benda baik, kena ikut. Itu tanda kita bersyukur dengan akal kita ni. Sebab itulah orang menggunakan akal untuk belajar, untuk memahami, untuk faham Quran, untuk faham hadis, untuk faham macam mana nak beribadat dan sebagainya. Ini orang yang bersyukur. Maka dengan dia bersyukur tu makin dekat dengan Allah. Tapi ada juga orang, walaupun akal dia kata benda ni baik, majlis ilmu ni baik, tapi dia tak ikut majlis ilmu. Sebab apa? Sebab nafsu dia kata tak payahlah majlis ilmu ni kan. Baik tidur, baik pergi jogging. Jogging naik basikal lagi bagus, lagi sihat. Duduk majlis ilmu ni duduk je kan. Duduk majlis ilmu ni bukan dapat apa, tambah tidur je kan. Duduk majlis ilmu, lepas tidur baik tidur atas katil lagi seronok kan. Ini datang majlis ilmu tidur. Jadi maknanya, tuan-tuan, dari segi akal tak ada siapa menolak majlis ilmu. Tapi bila nafsu menguasai, itu yang menyebabkan akal tak, orang tu tak bersyukur dengan apa, majlis ilmu. Maknanya nikmat tu datang, nikmat ada pada setiap orang. Tapi ada yang menggunakan nikmat tu untuk mentaati Allah, dekat pada Allah, dan ada yang menjauhi Allah, tidak mentaati perintah Allah. Itulah namanya ujian, tuan-tuan. Ada yang lulus, ada yang gagal. Kalau kita bersyukur, kita lulus. Kalau kita kufur, kita gagal. Inilah hidup kita, tuan-tuan. Hidup kita ni, sepanjang hidup kita, inilah yang kita akan lalui. Tiap-tiap hari kita diuji Allah Ta'ala dengan nikmat ni. Tiap-tiap hari kita celak mata je, tuan-tuan, bermulalah satu episod baru hidup kita ni, kita diuji Allah. Setiap hari. Bila masa ujian ni berhenti? Bila mati, tuan-tuan. Bila mati, itulah ujian tu berhenti. Ketika roh ditarik, masa itulah kita dah mula diberikan gambaran
result kita ni, resultnya apa? Keputusan peperiksaan kat dunia kita ni akan mula kita dipertontonkan ketika roh dicabut daripada jasad kita. Sebab ada riwayat hadis cerita masa itulah kita akan dipaparkan amalan baik dan amalan buruk kita, tuan-tuan. Kita akan dipaparkan amalan baik dan buruk secara macam mana, wallahu alam, mungkin vision lah, vision yang menggambarkan ini amalan buruk engkau. Tengok gelap, hitam, besar, maka banyaklah buruk itu yang kita bawa masa mati. Tapi kalau katakan amalan tu terang menderang, putih, cantik, itu amalan baik kita. Diberikan gambaran ketika roh ditarik. Itu sebab ada orang bila tengok dia mati tu senyum je kan. Ini mana Allah Ta'ala paparkan pada dia amalan dia yang baik. Dia senyum lah. Sempat senyum sikit lah. Bukan macam Piramli itu berlakon kan. Aku mati dalam iman dah lah kata kan. Itu berlakon boleh lah. Siapa pun buat. Boleh buat. Tak payah tunggu Piramli, kita pun boleh buat kan. Sebab bila kita mati ni tuan-tuan, itu dah permulaan kita melangkah masuk ke alam akhirat. Dah mula melangkah. Kita dah masuk ambang pintu gerbang akhirat. Cuma nak tunggu masa Israfil tiup sangkakala, binasakan seluruh alam, dibangkitkan semula untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Masa itulah besok di padang mahsyar kita akan nampak sebutir-sebutir amalan kita. Yang kita buat baik, yang kita buat buruk, sebutir-sebutir semua tercatat, tuan-tuan. Yang kecil ataupun yang besar semua ada catatannya. Tak ada yang miss, tuan-tuan. Tak ada yang miss. Kenapa? Sebab tak ada miss. Sebabnya yang tukang catat amalan kita ni malaikat. Malaikat ni tuan-tuan, dia tak tidur. Tidur pun tidak, bersin pun tidak, kencing berak pun tidak, makan tidak, dia tak sibuk nak sarapan, tak sibuk nak makan tengah hari kan. Itu malaikat. Maka oleh kerana itulah tak ada yang miss, tuan-tuan. Amalan-amalan kita ni tak ada yang terlepas pandang catatannya. Sebab itulah perkara ni, tuan-tuan, kalau kita fahamlah hakikat hidup ni, rupanya hakikat hidup kita ni ujian kan, maka kita akan sungguh-sungguhlah melalui hidup kita ni dengan berhati-hati. Yang mana kita nak amal, yang mana yang kita kena jauhi, barulah kita jadi orang yang bertakwa pada Allah. Ada satu saya dengar cerita lah daripada kawan saya. Perkara ni kisah benar lah. Di Kuala Lumpur ada seorang ni, dia meninggal dunia. Meninggal dunia subuh, lepas sembahyang subuh di masjid hari Jumaat. Itu dia. Di sembahyang subuh hari Jumaat di masjid, lepas sembahyang subuh, dah siap sembahyang subuh, mati dekat masjid lepas sembahyang subuh. Tak sempat balik lagi. Maknanya kalau ikut kita, alhamdulillah lah mati Jumaat. Lepas sembahyang subuh pula tu, sembahyang subuh ni tuan-tuan, sembahyang subuh Jumaat itu sembahyang yang paling afdal. Sembahyang berjamaah yang paling afdal, sembahyang fardu berjamaah yang paling afdal ialah sembahyang subuh hari Jumaat. Orang ni meninggal. Dia ni bekas askar je. Dia bukan ustaz, bukan tok alim besar, dia bukan ulama besar, dia bukan tok wali, dia bukan imam, dia bukan yang noja ke, dia bukan Bilal, dia ni bekas askar je. Dapat juga mati gitu, tuan-tuan. Dan dia kerja dia tukang gunting je. Bukan engineer ke, bukan profesor ke, bukan ustaz selebriti ke, bukan. Dia tukang gunting je. Dia ada kedai gunting dekat dengan rumah dia. Rumah dia pun dekat, kalau kita boleh jalan kaki lah ke masjid. Tapi itu nikmat yang dia ada. Pencen askar, tukang gunting, lepas tu duduk dekat-dekat masjid. Tapi tuan-tuan, dia ni orang yang mensyukuri nikmat dia.
Dia syukur dengan nikmat yang dia ada. Walaupun dia tukang gunting rambut, bila saja dekat-dekat waktu semayang, dia akan tutup kedai dia. Dia akan tutup kedai dia. Dan dia akan pergi ke masjid jalan kaki je. Kelebihan dia tuan-tuan ialah bila dia jalan kaki, dia nampak orang, dia akan ajak pergi masjid. Dia nampak orang tengah buat tepi jalan, jom sembahyang masjid. Pendek je cakap. Itu je. Tiap-tiap hari dia buat tu. Dan akhirnya Allah Ta'ala pilih dia mati pagi subuh Jumaat, lepas sembahyang subuh di masjid pula tu. Ini dia. Hebat tuan-tuan. Allah Ta'ala ni dia nak pilih orang, itu kehendak dia, bukan kehendak kita. Jadi maknanya yang penting dia ni mensyukuri nikmat yang dia ada. Dia bukan ustaz berceramah sana sini, dia bukan berceramah, dia bukan orang kata orang alim, tapi dia buat satu kerja yang sangat baik, iaitu ajak orang ke masjid. Orang putih kata very simple lah kan. Simple je. Nak cakap jom pergi masjid, susah ke tuan-tuan? Senang je kan. Jom pergi masjid, semua kita boleh cakap. Tak payah masuk universiti boleh cakap benda tu kan. Tapi berapa orang sangat orang yang buat benda ni? Ada kedai takut tutup. Kenapa? Kalau tutup waktu sembahyang, nanti kan klien datang. Nanti kan orang datang nak beli, tutup. Takut rezeki, takut tak untung, takut rugi dan sebagainya. Maka itulah. Ini yang banyak berlaku kan. Akhirnya masa orang azan, masa itulah orang order banyak waktu. Masa azan maghrib, masa itulah kalau kita tengok kat pasar-pasar malam, ramai orang datang. Masa itulah takkanlah nak tutup ustaz. Orang datang ramai ni. Ini masa ni lah rezeki ni, mengumpuk-ngumpuk datang. Akhirnya semayang entah ke mana. Ini yang banyak berlaku tuan-tuan. Dapat banyak nikmat, tapi nikmat yang tak bawa dekat pada Allah. Yang ni yang kita kena cek diri kita tuan-tuan. Adakah nikmat yang banyak yang ada pada kita sekarang ni, kita guna untuk dekat Allah ke, atau makin jauh daripada Allah? Kalau dekat pada Allah, itu tanda kita berjaya dalam ujian. Tapi kalau nikmat yang banyak, harta banyak, duit bertambah, rezeki bertambah, makin banyak, makin tak semayang lagi banyak wala untung. Berapa ramai orang tak payah semayang kan. Tak semayang pun untung banyak. Tak semayang pun kaya, dia kata, baik tak semayang. Maka orang begini tuan-tuan, wala'iyazbillah, nikmat tu menjauhkan dia pada Allah. Itu namanya istidraj, yang kita bimbangi besok. Kalau mati dia, bukan mati semayang subuh, bukan mati kat masjid lepas semayang subuh Jumaat. Takut mati dalam keadaan tak semayang, mati dalam keadaan mengekalkan dosa-dosa, mati dalam keadaan bawa dosa, wala'iyazbillah. Itu mati su'ul khatimah namanya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, maka kita nilailah diri kita sendiri. Orang lain takkan nilai kita. Kita muhasabahlah diri kita sebelum besok kita kena hisab di padang mahsyar. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ada soalan? Khurafat ni amalan-amalan dia tu. Amalan-amalan tu khurafat. Contohlah, katakan kadang ada setengah orang-orang kita kan, bila nak keluar, dia nak pergi mana ni, nak pergi musafir ke jalan, tiba dengar bunyi burung hantu. Ni tak boleh keluar ni, dia ni petanda tak baik ni. Ada setengah orang bunyi cicak. Bunyi cicak, cicak ni, cicak tak asyik kita keluar ni. Itu benda khurafat lah.
Kepercayaan. Khurafat ni benda-benda kepercayaan yang apa lah, yang songsang lah, yang itu khurafat. Tapi kalau kita sampai mengatakan ini burung ni bunyi sial ni, ini benda tanda sial ni, kalau kita keluar ni kita akan celaka ni, kita accident tengah jalan sebagainya, itu makna kita dah menyemutukan Allah. Itu jadi syirik. Maknanya sebab apa? Kita yakin ada lain daripada Allah yang menentukan takdir. Wala'iyazbillah. Itu nama syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwirta arda binur syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.